Terdapat dua pemerintah dalam salah sila masyarakat Arab waktu itu. Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang ke Tom Store, Sandakan Exclusive Shop. Malam ini kita bersiaran langsung lagi untuk hari keberapa sudah? Hari yang kelima. Untuk episod yang keempat. Tajuk live kita ialah Perjalanan Hidup Insan Agung, bahagian keempat, iaitu episod 4. Jadi kita akan menggunakan kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan juara pertandingan menulis sirah Nabi yang dijalankan di Mekah Al-Mukarramah. Oke, malam ini kita sudah sampai ke bahagian keempat dan kita sambung di tajuk dalam buku ini, yaitu kuasa dan pemerintahan di Semenanjung Arab. Semenanjung Arab ni untuk kita pengetahuan secara umum bahawa Semenanjung Arab ni merupakan sebuah tanah besar yang dikelilingi oleh padang pasir. Kalau kita membandingkan Semenanjung Tanah Arab dengan Semenanjung Malaysia ni, dia beratus kali ganda lagi besar. Sebab kalau di Semenanjung Tanah Arab saja ada beberapa negara. Kalau kita tengok sekarang, di sana ada Arab Saudi, ada Oman, ada apa lagi, Basra, ada Iraq, Syria, di Jordan. Ini sebelah utara. Paling besar Arab Saudi, dan di yang bagian kecil sekali di sana Abu Dhabi, iaitu UAE. Ini kalau tengok di sini, itu yang Semenanjung Tanah Arab sekarang. Kalau kita membanding Semenanjung Tanah Arab kalau dulu, dia belum ada pecahan-pecahan ni. Cuma yang paling besar sekali waktu itu adalah yang berada di sebelah utara. Kalau kita ikutkan sekarang, dia meliputi 3 buah negara, iaitu negara Syria, Iraq dengan Jordan. Syria, Iraq dengan Jordan sekarang. Bercakap mengenai keadaan bangsa Arab sebelum Islam, saya berasa perlu untuk menghadirkan sebuah gambaran kecil tentang sejarah pemerintahan, kepercayaan dan juga agama bangsa Arab. Maka kita akan mudah memahami mengapa terjadi begitu banyak usaha mempertahankan sistem lama ketika Islam muncul. Yang tajuk kecil ialah Raja Bermahkota dan Ketua Suku. Para pemimpin di Semenanjung Tanah Arab ketika terbitnya matahari Islam dapat dikelaskan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para raja yang bermahkota. Namun begitu, walaupun mempunyai mahkota, mereka pada hakikatnya tidak bebas merdeka. Kelompok kedua ialah para ketua suku yang mengetuai kabilah maupun suku. Mereka memiliki pemerintahan, membuat aturan serta hak-hak istimewa sebagaimana para raja. Bahkan sebagian besar daripada mereka memiliki kemerdekaan penuh. Namun begitu, ada kemungkinan pula sebahagian yang lain masih berada di bawah pengawasan raja. Raja-raja yang bermahkota ialah raja-raja Yaman, raja-raja dari Dinasti Ghassan dan raja-raja Hairah. Namun para pemimpin lain di Semenanjung Arab, mereka tidak memakai mahkota. Jadi kalau kita tengok di sini bahawa terdapat dua pemerintah dalam salah sila masyarakat Arab waktu itu. Satu ialah raja yang bermahkota, satu lagi ialah ketua suku. Raja bermahkota dan ketua suku. Raja bermahkota dia lebih kepada pemerintahan kepada negara, negeri. Kalau ketua suku dia memerintah dia punya kabilah masing-masing. Ini kalau kita tengok untuk kita lebih faham lagi apa dia sebenarnya raja yang bermahkota ni, di sini ada diceritakan. Raja bermahkota ni, mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan keputusan secara bebas. Keputusan yang hendak dikeluarkan perlu dipersetujui terlebih dahulu oleh para ketua.
Selain itu, para raja ini juga tidak boleh memaksa kabilah-kabilah kecil yang ada di wilayahnya untuk tunduk pada aturan yang mereka buat, kerana peraturan kabilah-kabilah tersebut diatur sendiri oleh ketua kabilah. Artinya, mahkota di kepala mereka dan status mereka sebagai raja hanyalah simbol semata-mata tanpa pemerintahan. Itu cerita pasal raja yang bermahkota. Kemudian cerita yang kedua ialah pasal ketua suku pula. Para ketua kabilah atau suku itu tidak tunduk kepada raja. Mereka memiliki kekuatan bebas untuk membuat peraturan sendiri dan melaksanakan peraturan itu kepada anggota kabilah dan sukunya. Bagi anggota kabilah maupun suku, aturan yang dibuat oleh ketua kabilah atau suku lebih ditaati berbanding raja. Jadi bermaksudnya, suku ni mempunyai kuasa ataupun pengaruh yang lebih besar daripada raja yang bermahkota. Sebab suku dia memerintah satu kumpulan yang kecil. Macam contoh, ada satu bangsa di semenanjung tanah Arab tu, dia ada ketua. Macam kata kita ketua kampung lah. Dia berkuasa kepada orang-orang di kampung tu. Jadi segala peraturan undang dia lebih berkuasa. Bila ada ketua mahkota daripada luar ni, raja konon di kawasan yang memerintah negeri lah konon, dia tiada kuasa untuk buat peraturan ni diikut. Tak boleh. Ketua suku lagi berkuasa. Sebab dia lebih ditaati oleh pengikutnya dan lebih dihormati oleh suku-suku yang lain. Sebab di dalam, kalau kita tengok, kalau kita belajar macam mana falsafah ataupun pendirian orang Arab ni, orang Arab ni terlampau taksub dengan dia punya suku. Terlampau taksub. Sampai sekarang pun, kalau kita tengok macam bangsa-bangsa kita yang ada di Malaysia ni, terutama kalau di Sabah ni lah, kalau di Sabah ni banyak yang taksub dengan bangsa masing-masing, suku masing-masing. Macam tu jugalah bangsa orang Arab. Diorang punya taksub lagi taksub. Diorang punya taksub tu sampai biarpun orang-dorang buat salah, tapi kalau orang di puak lain tu mau menindas, biarpun diorang yang buat salah, tetap diorang tolong bantu hantam balik. Begitulah taksubnya. Kemudian perjalanan sejarah kerajaan di Yaman. Kita tengok kerajaan Yaman. Suku bangsa tertua yang diketuai ada di negeri Yaman ialah kaum Sabak yang merupakan Arab Aribah. Mereka dapat diketahui melalui penemuan fosil buluh yang hidup pada abad ke-25 sebelum Masihi. Satu lagi kita perlu faham bila kita belajar tentang sejarah ni, pasal sebelum Masihi. Tahun Masihi ini adalah tahun orang Kristian, iaitu macam tahun sekarang 2022. 2022 ni adalah tahun Masihi, bermaksud sudah 2022 tahun yang lepas semenjak Yesus dilahirkan, iaitu Nabi Isa. Waktu Nabi Isa dilahirkan, sampailah sekarang 2022 tahun sudah. Daripada waktu Yesus tu ataupun Nabi Isa tu dilahirkan. Itu mengikut kalender orang Nasrani, orang Kristian. Jadi bermaksud 25 abad sebelum Masihi, iaitu 25 abad sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi 25 abad ialah berapa? 250 tahun. Macam itulah. Sebelum Nabi Isa dilahirkan. Berkembangnya peradaban mereka, puncak pengaruh kekuatan mereka dan meluasnya wilayah pemerintahan mereka mungkin terjadi pada abad ke-11 sebelum Masihi. Fasa perkembangan raja-raja di Yaman boleh dibahagikan berdasarkan peringkat-peringkat berikut. Pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masihi. Raja-raja yang memerintah di Yaman pada waktu itu digelar dengan Maghrib Sabah. Pusat pemerintahannya berada di Syarawah yang bekas-bekas bangunannya dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari dari Maghrib ke arah barat. Kesan-kesan peninggalan tersebut dikenali dengan nama Kharibah. Pada masa itu mereka mula membangunkan empangan yang diberi nama Empangan Maghrib. Empangan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada maklumat yang menyebutkan dalam usaha melakukan peluasan wilayahnya, kaum Sabak melakukan beberapa penjajahan dalam lingkaran dalam maupun luar negeri Arab. Yang kedua, fasa antara 650 sebelum Masihi sehingga 110 sebelum Masihi. Bermaksudnya 650 sebelum Masihi itu, sebelum Nabi Isa lahir tu, temponya lebih jauh lagi sebelum tu. 110 sebelum Masihi. Dia semakin jauh sebelum terjadi, bukan selepas, sebelum. Jadi dia tempo masa yang lebih
panjang sebelum berlaku. Pada masa ini gelaran Ma'rib sudah tidak digunakan lagi kerana raja-raja di Yaman mula dikenali dengan sebutan Raja-Raja Sabah. Ibu kota pemerintahan juga dipindahkan dari Syarawah ke Ma'rib, manakala bekas-bekas bangunannya dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sejauh 60 batu dari Sana'ah ke arah timur. Ketiga, bermula dari tahun 110 sebelum Masihi sehingga 300 Masihi. Pada masa ini, kabilah Himyar mampu menakluk kerajaan Sabah. Kabilah tersebut juga menjadikan Raidan sebagai ibu kota pemerintahannya menggantikan Ma'rib. Seterusnya, nama Raidan diganti menjadi Zifar. Bekas-bekas bangunannya dapat ditemui di sebuah gunung yang di sekitarnya dikelilingi pagar yang letaknya berdekatan dengan Yarim. Pada masa inilah kekuatan dan pengaruh bangsa Yaman menjadi lemah serta mengalami kemunduran. Aktiviti perdagangan mereka menemui kegagalan yang parah disebabkan oleh 3 faktor ini. Pertama, perluasan wilayah pemerintahan Anbath di sebelah utara Hijaz. Kedua, penguasaan Rom terhadap laluan perdagangan laut setelah mengukuhkan pemerintahannya di Mesir, Syria dan utara Hijaz. Dan yang ketiga, persaingan dalaman antara kabilah, iaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan di Yaman. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perpecahan orang Khattan, sehingga kabilah Kahlan pun berpindah dan tersebar ke pelbagai negeri. Yang keempat ni cerita pasal perjalanan sejarah kerajaan Yaman. Okey. Yang keempat, sejak tahun 300 Masihi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa ini terjadi banyak pergolakan dalam masyarakat Yaman sehingga melahirkan pelbagai peristiwa sejarah yang diikuti dengan sejumlah perebutan pemerintahan dan perang saudara. Hal itu membuatkan orang Yaman menjadi santapan empuk bangsa-bangsa asing, sehingga bangsa asing pun mampu merampas kedaulatan mereka. Jadi orang Yaman waktu ni sibuk perang saudara. Sibuk perang saudara. Sebab tu bila ada kuasa-kuasa dari luar, senang-senang je diorang kena makan. Pada masa ini bangsa Rom melakukan penaklukan ke Eden, iaitu salah sebuah wilayah di Yaman. Atas bantuan Rom pula, untuk kali pertama orang Habsyah mampu menjajah Yaman pada tahun 340 Masihi. Jadi 340 Masihi ini bermaksud sudah 340 selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi 340 sampai sekarang 2022. Inilah tahun Masihi yang kita guna sekarang. Sebab tu waktu zaman pemerintahan Saidina Umar buat kalender Islam. Kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal. Cerita pasal kalender ni kita ada cerita untuk sesi live yang sebelum ni. Kalau di TikTok mungkin tak nampak lah live tu, kalau mau tengok recording. Tapi kalau di Instagram dengan Facebook boleh tengok record, ada di upload. Macam mana cerita pembentukan kalender Islam. Atas bantuan Rom pula, untuk pertama kalinya orang Habsyah mampu menjajah Yaman pada tahun 340 Masihi dengan jalan memanfaatkan konflik dalaman antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan bangsa Habsyah terhadap Yaman berterusan sehingga tahun 378 Masihi. Selepas itu barulah Yaman meraih kemerdekaannya. Namun begitu, sebelum puas Yaman menikmati kembali kemerdekaannya, empangan Ma'rib mengalami keretakan hingga akhirnya pecah. Akibatnya terjadilah banjir besar yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Sail Al-Aram. Banjir tersebut terjadi pada tahun 450 atau 451 Masihi. Itu merupakan bencana alam dahsyat yang memusnahkan kesejahteraan hidup masyarakat Yaman dan memporak-porandakan kesatuan mereka. Pada tahun 523 Masihi, seorang panglima perang berbangsa Yahudi bernama Zu-Nawas memimpin sebuah ekspedisi tentera untuk menakluk penduduk Najran yang beragama Masihi, iaitu Nasrani, serta memaksa mereka agar meninggalkan agama Masihi tersebut. Disebabkan mereka menolak, maka dia memerintahkan pasukannya untuk menggali lubang besar yang kemudian di dalamnya dinyalakan api besar yang berkobar-kobar.
Seterusnya orang Najran tersebut dilemparkan ke dalam lubang api itu hidup-hidup. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 8. Kita terus baca dia punya terjemahan saja. Okey. Surah Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 8. Celakalah kaum yang menggali parit, api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Jadi maksudnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, waktu tu Rasulullah bawa agama Islam. Jadi orang-orang beriman yang tinggal waktu itu ialah orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Nabi Isa waktu tu. Sebab waktu tu tahun adalah pada tahun 523 Masihi. 523 Masihi bermaksud sudah 523 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Jadi umur Nabi Isa waktu pun sekitar 523 tahun. Kalau kita tengok umur Nabi Isa sebelum baginda diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sekitar umur berapa? Sekitar 900 tahun kalau tidak silap. Jadi waktu ini mereka dipimpin oleh Nabi Isa. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman ketika itu. Agama yang agama yang diredai oleh Allah waktu itu. Jadi mereka mengamalkan ajaran Nabi Isa yang sebenar. Jadi mereka ni yang ditindas, jadi Allah laknat dorang di dalam Quran. Itu orang-orang Yahudi yang membunuh orang-orang yang beriman waktu itu daripada orang-orang Nasrani. Jelas daripada peristiwa ini adalah terpatrinya dendam membara di dalam dada orang Nasrani, sehingga di bawah kepimpinan Empire Rom mereka giat melakukan penaklukan dan peluasan wilayah di negeri-negeri Arab. Rom menghasut orang Habsyah untuk menyokong mereka dengan menjanjikan pasukan laut bagi Habsyah. Maka 70,000 pasukan Habsyah dihantar sehingga untuk kali keduanya Habsyah berjaya menjajah wilayah Yaman melalui kepimpinan Panglima Aryad pada tahun 525 Masihi. Lantas Aryad berkuasa di Yaman untuk beberapa waktu sehingga dia dibunuh oleh Abraha, iaitu salah seorang orang bawahannya yang dipercayai menjadi komandan sebuah batalion. Seterusnya Abraha menobatkan dirinya menjadi pemimpin Yaman menggantikan Aryad setelah meminta restu daripada Raja Habsyah. Abraha inilah orang yang mengerahkan pasukan untuk menghancurkan Kaabah, dan dia dan pasukan dikenali dengan sebutan tentera bergajah. Setelah terjadinya peristiwa gajah, orang Yaman meminta bantuan bala tentera kepada Parsi. Atas bantuan Parsi, Yaman melakukan serangan terhadap Habsyah sehingga mampu mengusir mereka dari wilayahnya. Yaman pun meraih kemerdekaannya pada tahun 575 Masihi melalui kepimpinan Panglima Ma'ad Ya'rib bin Sa'id Dazi Yuzan al-Humairi. Lantas Panglima itu diangkat oleh orang Yaman sebagai raja mereka. Ma'ad Ya'rib membiarkan beberapa orang Habsyah tetap tinggal bersamanya untuk menjadi pengawalnya dan menguruskan keperluannya. Perkara ini menjadi racun baginya kerana pada suatu hari orang Habsyah tersebut membunuhnya. Dengan kematiannya salasila dinasti Zi Yuzan terputus. Setelah peristiwa itu, Kisrah melantik seorang pegawai gubernur berbangsa Parsi untuk menguruskan wilayah di Sana'a dan memasukkan Yaman ke dalam wilayah pemerintahan Parsi. Silih berganti sejumlah gubernur Parsi memerintah Yaman hinggalah ia berakhir pada era Badzan yang memeluk Islam pada 638 Masihi. Dengan keislamannya maka tamatlah pemerintahan bangsa Parsi terhadap negeri Yaman. Apa dipanggil peristiwa gajah? Peristiwa gajah ni kita sedia maklum lah. Kita ceritakan sedikit lah sebab di sini dihuraikan. Serangan pasukan Abraha terhadap Kaabah berakhir dengan kemusnahan pasukan bergajah yang dilempar dengan batu-batu panas oleh burung ababil. Kematian Abraha dan pasukannya menyebabkan pemerintahan Habsyah di Yaman sedikit tergoncang sehingga menjadi angin segar bagi bangsa Yaman untuk melakukan
peperangan. Hanya kerana ketakutan yang mereka ada belum memadai, mereka meminta bantuan kepada Parsi. Dalam penetapan tahun-tahun kejadian terdapat perbezaan yang ketara antara satu rujukan sejarah dengan yang lain. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan apabila fakta sejarah ini dipaparkan pada orang-orang kafir, mereka akan menjelaskan bahawa ia tidak lain hanyalah dongengan yang orang terlebih dahulu. Apabila Kisra melantik seorang gubernur baru yang bernama Badzan, dan Badzan ini memeluk Islam pada tahun 638 Masihi. Dengan keislamannya, maka tamatlah pemerintahan bangsa Parsi terhadap negeri Yaman. Jadi orang-orang kafir orang-orang kafir dia menafikan cerita ini, bahawa cerita ini adalah cerita dongeng, padahal cerita ini adalah kisah benar. Okey, setakat itu je lah untuk sesi malam ni. Kita bercerita tentang raja bermahkota dan ketua suku, dan kita cerita pasal sejarah di Yaman, macam mana berlaku apa yang berlaku di Yaman. Apa yang berlaku di sana dia bagi efek kepada pembentukan pemerintahan dan beri pengaruh kepada kerajaan di sekitar semenanjung Tanah Arab. Kita akan sambung besok lagi untuk episod yang kelima, setiap malam 8:30 malam di channel Tom Store, di Facebook, di Instagram dan di TikTok. Okey, setakat itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.